Hai, berjumpa lagi kita di sesi pembelajaran Mari Belajar Sains bersama Cikgu Syakila. Seperti biasa, kita akan belajar Sains tahun 6, unit 8 dan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan tajuk pengawitan makanan. Mula sekali, kita akan melihat bagaimanakah makanan menjadi rosak. Mengapakah makanan menjadi rosak? Makanan menjadi rosak disebabkan oleh tindak balas mikroorganisma. Sekarang, mari kita lihat perubahan yang berlaku pada makanan yang telah rosak. Cuba anda perhatikan pada gambar rajah roti yang diberi. Tanda-tanda roti yang telah rosak. Pertama, roti akan mempunyai tumpuk-tumpuk hitam. Yang kedua, berbau busuk. Dan yang ketiga, roti akan berubah tekstur. Kita lihat pula bagaimanakah ayam yang sudah rosak. Cuba anda perhatikan pada gambar rajah ayam yang diberi. Ayam yang sudah rosak akan bertukar warna menjadi kehitaman. Yang kedua, ayam akan berbau busuk. Yang ketiga, lama-kelamaan ia akan berlendir. Dan yang keempat, ayam akan berubah teksturnya. Bagaimana pula dengan buah-buahan dan sayur-sayuran yang telah rosak? Apakah ciri-cirinya? Mari kita lihat gambar rajah yang tertera. Yang pertama, sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah rosak akan berubah teksturnya. Yang kedua, ia akan berkulat. Yang ketiga, buah-buahan dan sayur-sayuran akan berubah warna. Dan yang seterusnya, ia akan berubah rasanya. Bagaimana pula dengan susu yang sudah rosak? Cuba anda perhatikan pada gambar rajah susu yang diberi. Keadaan susu yang sudah rosak, pertama, susu akan berubah teksturnya. Yang kedua, susu akan berbau busuk. Yang ketiga, susu akan berasa masam. Dan yang keempat, susu berbuih. Serta susu akan menjadi berketul-ketul. Makanan yang telah rosak ini kita tidak boleh memakannya kerana ianya telah dicemari oleh mikroorganisma. Jadi, bagaimanakah cara ataupun kaedah yang kita boleh gunakan supaya makanan tahan lebih lama? Sejak dahulu kala lagi, manusia telah mengawet makanan dengan menggunakan pelbagai kaedah. Antaranya ialah dengan memasak makanan, mengeringkan makanan, meluburkan makanan dengan garam dan juga pemanasan dan penyejukan cecair. Semua kaedah ini dilakukan supaya makanan menjadi tahan lebih lama. Sekarang mari kita lihat dengan lebih jelas lagi apakah kaedah-kaedah yang kita boleh gunakan untuk mengawet makanan. Yang pertama ialah kaedah pendidihan. Kaedah pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi ini dapat membunuh mikro. Kaedah yang kedua ialah kaedah penjerukan. Kaedah penjerukan merupakan proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Biasanya kaedah ini digunakan untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran. Keasidan yang tinggi menjadikan mikroorganisma tidak aktif dan membolehkan makanan menjadi tahan lebih lama. Kita lihat pula kaedah pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum merupakan proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Contohnya pembungkusan sausage, sayuran, cendawan dan lain-lain. Ketiadaan udara menyebabkan bakteria tidak dapat bertumbuh. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah pengeringan. Kaedah pengeringan merupakan kaedah mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Makanan boleh dikeringkan di bawah cahaya matahari
ataupun ketuhar. Contohnya, ikan kering, asam glugur, cili kering dan lain-lain lagi boleh digunakan kaedah pengeringan. Ketiadaan air menyebabkan mikroorganisma akan mati atau tidak aktif. Kaedah pengawitan makanan yang seterusnya ialah penyejuk bekuan dan pendinginan. Pertama sekali, kita lihat dulu penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan merupakan kaedah menyimpan makanan pada suhu takat beku iaitu 0 darjah Celsius dan ke bawah. Pendinginan pula merupakan kaedah penyimpanan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang daripada 18 darjah Celsius. Suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat untuk membiak. Kaedah pengawitan pemasinan. Kaedah ini menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Kaedah ini merupakan kaedah yang digunakan sejak dahulu lagi. Contoh makanan yang kita boleh gunakan kaedah pemasinan ialah kaedah memasinkan ikan, telur dan juga sayur-sayuran. Kaedah pengawitan makanan yang seterusnya ialah pelilinan. Pelilinan merupakan proses menyalut buah dan sayuran seperti apple, orange, lemon dan tomato dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Kaedah ini juga dapat mengekalkan kesegaran pada buah. Mari kita lihat pula kaedah pengawitan makanan secara pengetinan dan pembotolan. Kaedah ini melibatkan proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan kemudiannya disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Kaedah yang seterusnya ialah kaedah pempasturan. Proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan penyejukan segera. Contoh bagi kaedah pempasturan ialah susu. Kaedah pengawitan makanan yang terakhir ialah kaedah penyalaian. Penyalaian merupakan kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapkannya untuk satu tempoh yang agak lama. Kaedah ini boleh membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Contohnya ialah menyalai daging, ikan, pisang dan lain-lain. Jadi sebagai kesimpulannya, pengawitan makanan sangat diperlukan untuk makanan menjadi tahan lebih lama. Sekarang, mari kita lihat pula apakah kepentingan teknologi mengawet makanan. Kepentingan yang pertama ialah makanan akan menjadi tahan lebih lama. Yang kedua, boleh mengatasi masalah bekalan makanan semasa kecemasan. Ketiga, boleh dinikmati di negara lain. Keempat, memudahkan makanan disimpan dan mudah diangkut ke tempat lain. Dan yang kelima, buah-buahan bermusim boleh dinikmati sepanjang tahun serta boleh memenuhi keperluan makanan sepanjang tahun. Sebelum kita mengakhiri pengajaran kita pada hari ini, di sini cikgu sertakan beberapa soalan. Soalan yang pertama, berikan tanda-tanda makanan yang telah rosak bagi A. Roti dan kek, B. Nasi, C. Buah dan sayuran dan susu. Soalan nombor 2, senaraikan 10 kaedah pengawitan makanan. Soalan yang ketiga, mengapakah makanan perlu diawet? Soalan yang keempat, mengapakah makanan boleh menjadi rosak?
Dan soalan yang kelima, senaraikan 5 kepentingan pengawitan makanan. Anak-anak boleh menjawab soalan ini dengan menulis semula soalan beserta dengan jawapan di bawahnya, sama ada di dalam buku latihan ataupun di dalam kertas. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di pembelajaran yang lain. Semoga anak-anak mendapat manfaat daripada apa yang telah kita pelajari pada kali ini. Selamat belajar daripada Cikgu Syakila. Assalamualaikum.